Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tuan-tuan yang saya muliakan, Al-Fadhil Ustaz Harith Fazilah dan juga semua para pendengar Pera FM untuk koma aja ya. Dan juga di audiens sekalian, saya nak kongsi bahawa Nabi kita ini seorang yang apa jawatan yang tak pernah Nabi pegang. Nabi pernah daripada serendah-rendah jawatan sampailah setinggi-tinggi jawatan. Nabi pernah gembala kambing sampailah jadi pemimpin negara. Apa jawatan Nabi tak pernah pegang? Semua Nabi dah lalui dah. Jadi panglima perang, jadi semualah tuan-tuan. Itu sebab Nabi ini seorang yang apa sisi dalam hidup Nabi tu semuanya baik-baik belaka, semuanya perfect. Dan tak ada satu sisi pun yang kita boleh pertikaikan kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melainkan untuk membawa rahmat ke sekalian alam. Rahmat sekalian alam ni, bila kata rahmat sekalian alam, maknanya bukan setakat orang saja. Semua makhluk tumpang sama dapat kasih sayang Nabi. Maknanya Nabi ni bukan jadi pemimpin untuk orang saja, alam seluruhnya. Tuan-tuan, sebagai contoh ya, zaman sebelum kebangkitan Nabi, orang Arab jahiliah dulu, kalau dia nak makan lah, sebagai contoh lembu lah ya. Kalau Islam ajar pada kita sembelih, kan, sebaik-baik kita nak mematikan makhluk-makhluk Allah, haiwan ni semua dengan cara yang paling baik. Kalau sebelum Arab jahiliah dulu lah ya, Arab jahiliah dulu, kalau dia nak makan lembu tuan-tuan, kalau dia tak makan seekor lah. Kalau kata dia nak makan sekalipun, ekor saja dia nak makan, dia kerat, dia potong ekor saja tuan-tuan, boleh bayang. Dia kerat ekor saja dia nak buat sup. Pasal kalau dia sembelih pun rugi. Yang nak makan ekor, buat apa sembelih? Dia kerat ekor saja tuan-tuan, tak menjerit orang tua tu. Ekor saja dia kerat. Ya Allah, zalimnya dulu-dulu kan. Ada juga yang cekiknya binatang tu, meraung dia tu. Ada juga kadang tu kaki tu dia potong. OKU jadi. Kaki dia kerat tuan-tuan. Bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tunjukkan syariat yang betul dalam nak mengorbankan haiwan dengan cara yang betul. Tak boleh asah pisau depan binatang tu, tak boleh. Sampai macam tu sekali lah. Jangan kata cara nak sembelih, nak asah pisau pun jangan depan dia. Saja asah pisau depan dia. Tamatlah riwayat kau. Tak boleh, kena jauh-jauh. Jaga hati lembu. Jaga hati kat tu tuan-tuan. Insya-Allah Nabi ni pemimpin yang bukan setakat orang, makhluk binatang pun dapat rasa rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok jugalah pemimpin cara Nabi ni hebatnya juga kerana apa? Kalau tengok berbanding nabi-nabi lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah tempoh kerja yang sangat sekejap tapi kesan dia lama. Nabi buat kerja dakwah kita katalah lebih kurang 23 tahun lah ya. 23 tahun. Berbanding dengan Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi yang terdahulu ni berpuluh tahun lama. Berapa orang saja yang ikut? Nabi Nuh. Kan yang di atas kapal berapa? Ya, campur semua binatang semua ada. Ni orang saja. Sekarang berbilion-bilion umat Islam buat kerja 23 tahun, kesan dia panjang. Hebat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kadang saya pergi ceramah di pedalaman jauh, kadang kawasan-kawasan kampung, kadang di dalam sangatlah. Kalau di Sabah Sarawak tu banyaklah ya. Kadang kita dah sampai airport yang akan dekat dah, dia kata dah Ustaz 4 jam lagi baru sampai tempat tu. Bukan sampai tempat tu, sampai dia punya pesisir sungai nak kena seberang naik bot pula. Tu dia patutlah ceramah setengah jam lah. Nak pergi tu lama ceramah setengah jam lah. Ya Allah tuan-tuan, bila dah sampai pula, ya Allah, saya sampai dengar orang azan. Kan sampai kawasan pedalaman tu orang azan pula. Allahu akbar, Allahu akbar. Sayu di hati ni. Sampai sini Nabi punya dakwah. Power tuan-tuan. Hebat Nabi punya kerja. Pemimpin cara Nabi begitu. Kesan dia berpanjangan, menjangkaui zaman itu. Sallallahu alaihi wasallam. Apa rahsia Nabi tuan-tuan yang boleh jadi hebat macam tu tuan-tuan ya? Rahsianya banyak. Antaranya kita tengok rahsia kepimpinan Nabi ini, antaranya ialah Nabi seorang yang berlapang dada terima teguran. Nabi ni berlapang dada. Orang tegur bagi pandangan, bagi opinion lah kita kata, Nabi terima. Nabi terima. Pandangan ni asalkan dia bagus, Nabi terima.
Contohnya kita ingat antaranya sahabat siapa nama tu? Hubbab bin Munzir antaranya. Hubbab bin Munzir sahabat Nabi SAW dalam nak perang Badar kan. Nabi cadangkan supaya pasang kemah di satu tempat ni. Hubbab bin Munzir ni lah dia cadang, dia kata ya Rasulullah, saya cadangkanlah kita kemah ni sini okey, cuma pada saya lah kita pasang dekat tempat yang lagi satu dekat dengan sumber air. Nanti askar-askar kita penat berperang haus, dekat dengan air senang. Kalau sekarang water cooler lah, sumber air kan, air nak pergi tekan tu kan, senang. Jadi zaman tu waktu diberikan pandangan tu, Nabi SAW terima dan terus laksanakan apa yang Hubbab bin Munzir cakap. Oh, bukan senang tuan-tuan nak terima cakap orang yang lebih muda, orang yang Nabi yang dibimbing Allah boleh dengar cakap manusia. Kita kadang janganlah orang lain, anak sendiri pun kadang kita tak berapa sangat nak dengar apa pandangan dia. Kita keluar bilik air kadang anak cakap abah lampu tutup. Kita kadang lupa nak tutup kan. Jadi abah tu pun tengok anak dia kecil besar. Aku tahulah aku yang bayar, bukan kau. Tengok jawab dulu tu. Kan tak berapa kena macam tu tuan-tuan kan. Kita ni betul lah ustaz kan, dalam hidup ni nak menerima teguran tu bukan benda mudah. Saya pun pernah kadang saya duk ceramah kat orang, kita pun sama juga kadang. Sampai di satu dewan satu sekolah, sampai dewan tu masuk dewan tak boleh pakai kasut. Saya dah lama tak ceramah di sekolah, masuk dewan dengan kasut sekali. Tiba-tiba ada satu suara cakap, Pak Cik mana pula dah ni. Dah lama tak panggil aku Pak Cik ni. Biasa panggil abang. Pak Cik. Dia kata Pak Cik mana pula. Ada budak terkecil di besar. Dia kata Pak Cik, kasut rak. Saya tengok muka dia kecil besar. Engkau ni. Dia siap suruh saya baca lagi tu. Baca rak kasut. Yalah. Saya pun dah, apa dia cakap tu betul tak? Tapi kita lah nak terima ke hidup. Saya pun saya pun tunduk nak ambil kasut tu. Tengah tunduk ni dalam hati macam-macam. Kau siap tak? Ambil kasut tu saya pun letak je dekat rak tu, dan budak tu cakap pandai. Pandai. Agaknya cikgu dia ajar apa ya, orang buat benda bagus cakap pandai kan. Aduh, saya masuk dewan, rupanya dia yang tegur saya tadi tu, dia duduk dengar ceramah saya sekali. Tadi luar dewan dia kira guru saya lah juga lah kan. Saya anak murid dia. Dalam dewan saya pula guru kepada dia. Itulah kehidupan. Perasan tak? Ada tempat kita perlu jadi guru kepada orang. Ada setengah tempat yang lain kita kena jadi anak murid pada orang lain pula. Bukan semua tempat kita guru. Walaupun guru di kementerian, memanglah kau tu guru, tapi kalau masuk kursus kena dengar lah apa taklimat tu cakap. Kena dengar. Guru tu bawa jiwa guru. Ada soalan? Guru. Tak boleh macam tu. Berlapang dada. Siapa pun tegur, terima dengan hati terbuka. Sama macam kita dengan pasangan pun sama. Kadang isteri saya pun banyak tegur saya. Abang kalau boleh jangan cakap macam tu lah. Abang kurangkan sikit ni. Abang lebihkan yang ni. Itu pengkritik tetap. Mak saya di kampung lagi, habis rancangan saya, siaran saya kan, jadi dia telefon, lain kali janganlah cakap macam tu. Cakaplah macam ni. Itu mak saya tu kan, mujur mak saya tak keluar dalam ending kredit lah kali tu kan. Terima kasih tu, mak saya patut ada juri tetap tu. Tuan-tuan, bagus tu. Maknanya apa? Hidup kena saling terima teguran satu sama lain kan? Saya ingat lagi ada seorang tu, dia tanya saya kat Facebook. Dia kata, Ustaz, kami ni dekat office, kat pejabat selalu buat usrah. Bergilir lah. Seorang hari ni cakap, esok dia ni pula cakap. Saya ni kalau ada seorang ni cakap okey, ada seorang kawan saya ni kalau dia yang cakap, Allah tak boleh terima. Pasal apa-apa yang dia cakap, dia pun tak buat. Cakap tak serupa bikin lah. Saya rasa gatal satu badan nak dengar. Pasal apa dia cakap, dia pun tak buat. Saya kenal sangat dia tu. Jadi macam mana Ustaz nak terima nasihat? Pasal apa dia cakap tu betul, tapi saya lah tak boleh terima. Macam mana Ustaz? Saya pun bagi nasihat pada dia. Saya kata, Imam Profesor Hamka, dia pernah kata apa? Dia kata Abu Ya Hamka, kalaulah kamu menerima nasihat,
dari orang yang kamu tengok dia pun macam tak betul saja, anggaplah bahawa apa yang dia cakap itu dari Allah melalui mulut dia. Betul tak? Apa dia cakap tu dari Allah melalui mulut dia. Itu dia. Maknanya mesej tu dari siapa? Allah melalui mulut dia. Cuma kita lah kena sabar sikit lah, kan? Kena sabar. Imam Syafi'i pun pernah. Imam Syafi'i pernah ada orang ni ahli maksiat tegur dia. Keliling tu anak murid Imam Syafi'i geram. Dia nasihat Imam Syafi'i, anak murid geram. Kau tak kenal ke Imam Syafi'i? Imam Syafi'i pun dengar. Ya. Baik. Balik je orang tu, anak murid semua kata, wahai Tuan Syekh, kenapa Tuan Syekh tak bagi kami jawab balik dia tu bukan betul sangat. Kata Imam Syafi'i, dia tu memang tak betul pun, tapi apa dia cakap tu betul. Hak ni kita payah nak terima, betul tak? Kita biasa tengok dulu, engkau siapa? Nama tegur aku, macam bagus sangat kan. Kita tak boleh, kita biasa tengok orang dulu sebelum nak cakap tu kan. Ini Nabi SAW, siapa tegur pun Nabi terima. Siapa lagi? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dalam perang Khandaq sebagai contoh, dia pernah cadang Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, strategi perang kali ni kita gali parit. Kita gali parit lah kan. Strategi perang yang tak pernah dibuat orang Arab. Ini lain pada yang lain, gali parit tu. Jadi apa Nabi buat? Nabi terima pandangan tu. Apa maksud? Nabi juga mesra teknologi. Nabi mesra teknologi, maknanya benda tu bagus untuk Islam, silakan buatlah. Ni pemimpin yang bagus ni, dia bukan jumud, bukan rigid kan? Dia terima pandangan bagus, silakan buat. Ya, kita sekarang kalau khutbah kan, khutbah pakai tag ke apa ni, handphone punya kan, dia tak pakai tag lah, tapi semua tu dalam ni, dalam apa ustaz panggil dalam ni panggil apa kan? Kan ni lah kan, tag gadget lah kan, letak atas tu kan, ittaqullah, pakai ni, tak ada selok-selok dah. Tak ada dah salah baca sikit kan. Umat Islam harus jadi umat yang kemetot. Kak minta dal, committed. Kemetot dia baca. Tu. Jadi terang ada ni. Canggih lah, dampaklah teknologi, mesra teknologi. Saya kira kalau Nabi SAW masih hidup sampai sekarang pun, Nabi pun antara pengguna teknologi yang ada, selagi ia bawa ke arah kebaikan, betul tak? Tapi kalau yang nak jadi khatib tu, kena bateri kena full lah, bateri kena penuh. Bateri kena penuh. Saat lagi bateri buat dia jenuh lah. Tak, mata pun kena terang. Benda teknologi, hak guna dia pun kena teknologi juga, kena moden juga. Tak lagi dia ittaqullah. Allah gambar WhatsApp dah. Sabar ya jemaah ya lah, sabar ya. Ni orang rumah ada WhatsApp, ada orang tengah duk khutbah ni dia ada WhatsApp nak tanya beli lauk apa. Kembali balik Islam hilang pula dah. Tak mau macam tu. Dah guna teknologi, dia pun kena moden sama. Itu Nabi SAW. Mesra teknologi yang Nabi kita ni. Allah tuan-tuan. Tu ada orang kata, alah ustaz di semua dunia. Di semua dunia ustaz. Memanglah habis tu hampir masjid naik unta. Awak zaman Nabi bukan ada motor kan? Takkan. Maksudnya, gunakanlah apa kemajuan yang ada macam Nabi kan. Apa idea-idea baru, terima asalkan dia baik untuk kemajuan Islam kita. Itu penting. Dan kita pernah dengar juga Nabi SAW sebagai pemimpin, Nabi tegur. Nabi pernah kita kata para sahabat. Ada juga kadang pernah berlaku peristiwa ada Arab Badui kencing dalam masjid. Ni semua kita selalu dengar kan. Kencing dalam Arab Badui tu, dia orang pedalaman, orang kita kata orang ulu lah tuan-tuan ya. Pergi masjid dia pun tak tahu dilarang buang kecil di sini ke apa. Dia pun dia buat syok, dia buat. Sahabat-sahabat Nabi marahlah, adab tak ada, marah betul time tu. Semua masing-masing lah. Sayyidina Umar dengan nak hunus pedang dia. Ya, Sayyidina Umar kena pancung orang tak hormat Islam je ni kan. Tapi kata Nabi SAW, inilah dia Nabi, ya, pemimpin yang hebat. Nabi boleh menyabarkan sahabat, nanti dulu biarkan dia dengan urusan dia. Ayat tu, urusan dia, biarkan dia dengan urusan dia dulu. Kalau kita tuan-tuan duk buang tu kan, geramnya, ya Allah. Banyak hikmah dia. Antaranya apa tuan-tuan? Dah selesai tu kan Nabi arahkan sahabat ni clearkan keadaan tempat tadi tu. Apa hikmah dia? Hikmah dia ialah orang tengah buang air kecil, kita tak boleh ganggu dia. Sebab tu kita adab masuk tandas tak boleh sembang.
Ke akak nak sembang? Mana berniaga hari ni okey? Okey lah. Kau dah hasil, kau dah keluar? Hasil yang mana? Ni. Mana boleh sembang dalam jamban? Adab tu. Tengah duk cuba mana boleh sembang? Kan? Satunya, orang tengah buang air kecil, kita tak boleh ganggu dia. Dari sudut kesihatan pun sama. Ini apa perlakuan Nabi daripada semua sudut kena. Kesihatan pun sama. Orang tengah buang air kecil, tak boleh kita jerkah, tak boleh. Dia tengah duk syung, hoi kita tu kan. Tersentuk dia tuan-tuan, tersekat, tersepit, saluran dia. Tuan-tuan, jam tuan-tuan, jam. Rosak buah pinggang tu. Memanglah Nabi tak sebut tu semua kat sahabat, tapi dah satu tindakan Nabi tu banyak hikmah. Kan? Satu lagi, bayangkan kalau Nabi jerkah, kalau Nabi tengking dia yang tengah buang kecil tu, daripada satu tempat dia buang, satu masjid pun. Wih, dia lari. Habis daripada satu tempat dia buang, berselerap, sepah satu masjid. Banyak hikmah-hikmahnya tu. Maknanya Nabi SAW pemimpin yang dia buat tindakan bukan untuk dia saja, untuk umat, bukan untuk umat saja. Sampai sekarang kita dapat faedah dia. Betul tak? Sampai sekarang kita dapat faham. Begitulah Nabi SAW dalam memimpin umatnya. Hebat sekali ya Rasulullah.